lagi lama kita dengar arahan tu, otak kita bagi kita punya jari ni melekat. Macam kena gam. Tapi dia rasa macam makin lama makin ketat. Saya cuba untuk buka, untuk buktikan saya kontrol minda saya memang tak boleh. Lagi kita dengar, lagi kita fokus, lagi ketat jari tu melekat. So ada dua test kan tadi? Ada dua test kan? Yang ada dua ujian tadi dekat luar tuan ni buatkan saya melekat di simen. Tak boleh jalan juga? Saya tak boleh jalan. Saya nak cuba jalan tapi macam nak jatuh sebab kasut tu memang melekat dekat simen. Saya kagum. Sebelum ni pernah? Tak pernah. Ni first time. Sebab sebelum ni saya macam yakin tak yakin, tapi bila dah kena di sendiri, memang seronok perasaan dia. Okey, Encik Rudin, kita boleh mulakan dengan apabila ada sesetengah individu yang tidak betul-betul memahami apakah itu hipnosis. Ada yang kata hipnosis ni mungkin sama dengan pukau, ada yang kata hipnosis ni cuma tak semua orang boleh kena. Adakah ini terapi? Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan hipnosis ni? Sebelum itu kita kena faham definisi hipnosis itu apa. Hipnosis adalah satu seni komunikasi yang boleh menerjah faktor kritis. Faktor kritis ni adalah kita panggil dia sebagai RS, Reticular Activating System dalam otak manusia untuk kita menerjah masuk ke dalam subconscious mind. Sebenarnya hipnosisnya berbicara dengan subconscious mind melalui seni komunikasi sehingga orang yang kita berbicara itu memberikan tindakan-tindakan tertentu. Yang itu yang dia dikatakan sebagai hipnosis. Dan dia 100% menggunakan kekuatan minda dan fokus. Tidak ada unsur-unsur lain. Manakala pukau kita maklumi adalah satu kaedah menggunakan elemen-elemen unsur jampi, mentera dan sihir untuk mengenakan suara dengan cara paksaan. Itu beza dia. Bermakna hipnosis ni lebih kepada keupayaan seorang itu menggunakan skill percakapannya untuk menjangkaui separa minda seseorang tu yang mendengar. Untuk menjangkau kepada seseorang yang nak kena dihipnotik itu, seorang itu perlu ada 3 perkara. Yang pertama sekali, dia mesti faham komunikasi kita. Kalau tak faham pun, tak boleh dihipnotis. Yang kedua, dia mesti fokus. Dan yang ketiga, dia kena rela. Kalau ada rasa skeptikal, ada rasa tak sedap, ada rasa tak nak, agak terlalu sukar proses dia untuk dilakukan hipnosis ini. Dia begitu. Okey. Saya ada terbaca yang hipnosis ini merupakan satu terapi juga bagi mereka yang ada depresi, ada penyakit yang susah untuk tidur dan sebagainya. Adakah benar ini juga dilakukan sebagai terapi ataupun apa sebenarnya? Benar. Hipnosis ini terbagi kepada banyak perkara. Apabila hipnosis ini digunakan untuk terapi, kita kenali sebagai hipnoterapi. Hipnoterapi inilah yang digunakan untuk menghilangkan stres, untuk menstabilkan emosi dan sebagainya. Kalau kita gunakan untuk keibu-bapuan, kita panggil dia sebagai hypnoparenting. Kalau kita gunakan untuk mengajar di sekolah-sekolah, ilmu hipnosis ini kita akan katakan sebagai hypnoteaching. Dan hipnosis ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Dia tak ada masalah. Bermakna ada manfaat dari segi kesihatan juga kalau seorang itu menjalani hipnoterapi ini. Ya, betul. Tapi itu cuma macam bila sebut hipnosis ni dan bila kita ni tanya hipnosis tu apa, orang akan sebut pukau. Jadi seolah-olah macam dilihat sebagai satu yang negatif kan. Sebab tu orang tidak mahu merelakan dirinya untuk dihipnotis. Ataupun bagaimana? Sebab masalahnya ialah kurangnya pendedahan. Kurangnya di negara kita, kurangnya pendedahan di mana kita tidak ada diwar-warkan di mana-mana, sama ada di media ataupun di mana-mana berkaitan dengan hipnosis, cerita hipnosis. Yang selalu dipaparkan ialah cerita kena pukau. Jadi orang melihat bahawa hipnosis ni adalah seperti macam pukau. Itu sebab orang tidak berminat untuk ke arah itu. Sedangkan hipnosis ini adalah satu benda yang lebih berfaedah. Di negara barat, di US, hipnosis ini dah jadi sampai ke program doktorate. Di Indonesia habis 70-80% penduduknya faham apa itu hipnosis. Tapi di Malaysia nak mencapai 30% pun agak sukar. Hipnosis ni adakah ianya boleh dilakukan kepada individu lain saja? Diri kita sendiri, seperti mana contohnya tuan sendiri pakar hipnosis ni, adakah kata-kata dan ayat untuk
mengawal pemikiran tuan sendiri tu berguna dekat diri tuan sendiri? Boleh. Ini yang kita panggil sebagai self-hypnosis. Self-hypnosis. Self-hypnosis ini kita menghipnotik diri kita sendiri. Seram pula dengarnya. Self-hypnosis menghipnotik diri sendiri. Dan tapi kena ingat, bila kita gunakan skrip tertentu untuk kita menidurkan diri kita sendiri dalam keadaan lainnya, tapi kita kena ada anchoring. Kita kena bagi dalam tempoh 15 minit ataupun 20 minit saya tidur, saya akan terbangun. Dia akan terbangun sendiri. Dan bila kita terbangun, kita akan rasa segar dan kita akan rasa sangat sihat. Itu kita panggil self-hypnosis, kita panggil dia. Adakah disebabkan kebimbangan masyarakat ini yang disebabkan apabila seorang tu dilanda hipnosis ni, dia boleh diambil kesempatan, itu yang buatkan dia kalau boleh tak nak. Okey, kita kena ingat semasa orang dihipnotis itu, dia sebenarnya bukan tidur, tapi gelombang otak dia menurun daripada beta kepada alfa, daripada alfa kepada theta. Apabila otak dia menurun itu, maknanya dia berada dalam subconscious mind. Dia boleh dengar, dia boleh menerima arahan dan dia boleh tahu apa yang dia buat. Cumanya ialah dia terpaksa menurut. Dia tak boleh melakukan question. apa. Dia tak boleh question, dia menurut. Itu yang dikatakan sebagai hipnosis. Okey. Satu lagi demo kalau kita nak tengok, boleh tuan? Boleh. Perlakukan kepada wartawan kita. Mana kena duduk Abang? Silakan. Sini. Pilih je kerusi mana-mana. Silakan Wana. Okey. Macam dah. Belum. lagi. Takut. Okey, apa yang akan Okey, cuba buat macam gini je. Kosongkan fikiran. Jangan fikir apa-apa. Ada masalah, tarik nafas. Ada masalah, letakkan ke tepi dulu, berfokus kepada yang sini. Fokus betul-betul ke sini. Habis, letakkan dalam keadaan yang paling selesa, kita mulakan kiraan. Kenapa saya mengira? Supaya mudah untuk dia berfokus. Baik. Sebenarnya dalam hipnosis tak boleh kira pun tak apa, tapi oleh kerana mudah berfokus, kita kira 10. Jari kedua-dua jari anda melekat. Anda benar-benar yakin dia melekat. 9, entah bagaimana terlalu sukar untuk dibuka. Semakin anda mencuba, semakin dia melekat. 8, seperti seolah-olah ada gam yang melekatkan di sini. Fokus, ada gam yang melekat di sini. 7, anda benar-benar yakin dia melekat. Entah bagaimana dia terlalu sukar untuk dibuka. 6, dia terus melekat. 5, dia terus melekat antara satu dengan lain. Semakin anda mencuba, semakin lekat. 4, dia terus melekat tanpa boleh dibuka. 3, dia terus melekat. Yakin. 3, 2, 1. Terus melekat. Terlalu sukar untuk dibuka. Anda buat kiraan dalam hati 1 hingga 100. Semakin tinggi angka itu, semakin dia terus melekat. 1, 2, 3. Terus melekat dan terus melekat. Dia tak boleh buka. boleh mana? Dia buka. Tak boleh buka. Tuan, sekejap. Adakah masa kiraan 5 dan semakin lama semakin dah nak habis percakapan tuan tadi? Tuan dah Jangan tahu, lawan, nanti sakit. Tuan dah tahu tak boleh buka? Saya tahu. Saya dapat rasa yang dia akan melekat tu. Dapat rasa. Okey. Jadi memang suka nak buka. Jadi dia makin sakit. Jadi saya akan buka. Kalau ni macam ni, nanti dia macam ni je kan. Jadi susah. Balik nanti gini. Jangan buka. Okey, kita buka ya. Dengar. Bila nak buka, dengar. 1, dia semakin melonggar. 2, 3, 4, 5 buka. Okey. Jadi sakit lenguh sikitlah. Tak apa. Tadi macam berusaha untuk nak buka tapi memang tak boleh. Dia macam susah, macam mungkin macam lumpur. Dia ini yang kenapa? Kerana kita lock dia punya conscious mind. Kita buka dia punya RAS, reticular activating system dia, dan kita masuk dalam subconscious mind, kita kontrol dia. Ini jadi macam ni. Jadi otaknya membuat keputusan untuk mencetuskan paralisis kepada betul kepada jari dia. Dan bertindak kepada apa yang dikatakan sebab tuan. itu saya kata seni komunikasi untuk menjadikan orang lain bertindak mengikut apa yang kita arahkan. Maknanya kepentingan ada di perkataan yang tuan lontarkan. Sebab itu hipnosis bergantung kepada kekuatan komunikasi. Skrip tu kena betul. Mana sakit tangan ke mana? Dia lengur sikit lah. Sebab tadi try nak buka. Try nak buka. Dia melawan. Dia semakin melawan, semakin sakit. Sebab kita dah lock kat dia. Cik Rudin, kalau buat seorang terlena nak tidur, boleh? Dia tak boleh kuat. Kalau nak tidur tu, itu senang tidur. Tidur kamera kita. Boleh je. Tidur. Saya tak fokus. Dia tak cukup tinggi, tapi boleh lah. Dia boleh tapi tak cukup tinggi. Kita cuba. Tidur. Wana duduk sini. Wana duduk sana. Wana duduk sini. Kita jadi pengamal hipnosis. Okey, untuk mana-mana ini bukan dibuat-buat. Ini adalah
Antara ujian yang kita nak cuba kat atas individu cuba, sebab ya. kita pun baru tahu Boleh tak saya beberapa nak tidur individu. sampai pukul 9? Tu boleh tanya yang menghipnosis. Ada orang nak shoot tak ni nanti? Okey. Dah degong. Okey, silakan. Saya gunakan dua kaedah. Ini kaedah yang saya gunakan kaedah yang agak sukar. Sebab saya melihat yang fokus dia tinggi, saya cuba gunakan kaedah yang paling sukar. Ini sebenarnya paling sukar kaedah ni. Fokus kosongkan fikiran. Jeff, kosongkan fikiran dia, tenang. Tarik nafas Jeff, tarik nafas. Tahan, lepas. Okey, tahan Jeff, semakin lama anda masih selesa. Semakin lama semakin tenang, semakin selesa. Tapi entah bagaimana anda rasa semakin mengantuk, semakin mengantuk. Terlalu sukar untuk ditahan. Semakin lama semakin mengantuk, semakin mengantuk, semakin tidur. Dia akan tidur. Terus ke dalam, saya buat kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semakin tinggi kiraan, semakin anda tidur mendalam. Semakin ke dalam, semakin tidur, semakin tidur. Semakin tidur, terus tidur. Dia tidur dengan lenanya. Kita biar je balik dah. Ya Tidur Allah. dengan lena. Baik. Boleh. Okey. Dia berapa lama dia boleh? Tengoklah saya. Seberapa lama yang sehingga tuan kejutkan? Jai. Lena, nanti lepas tu tanya dia lah dia ke mana abang ni. Okey. Okey. Jangan bangunkan dia lagi boleh? Boleh. Cuba atas warna boleh? Warna nak Warna sukar. sukar. Ada sukar. Dia kena lambat sikit. Dia cepat. Kenapa Jeff boleh dan warna Tahap manusia terbagi kepada 3. Kita panggil TST, tahap suggestibility tinggi. Yang kedua moderate, yang ketiga rendah. Yang ini tinggi, yang ni moderate. Maknanya lebih fokus. Lebih fokus. Yang ni rendah. Sebab tadi saya dah cuba buat, tak boleh. Tak boleh. Okey. Dia akan tidur lena, terus lena. Baik. ke nak cuba juga? Okey. Boleh? Boleh tak? Tapi kena balik. Okey, tak apa. Kita bangunkan dulu Okey. Okey, Jeff. Kita akan tamatkan proses ini. Saya akan buat kiraan 1 sampai 5. Apabila anda bangun, anda akan rasa semakin segar, anda akan rasa lebih positif, anda akan rasa sangat sehat. Kita bangunkan ini. 1, anda benar-benar yakin anda sehat. Anda yakin anda segar. 2, anda sangat rasa segar. 3, anda rasa bersemangat, lebih positif. 4, lebih positif, yakin. 5, bangun. Good morning. Rasa apa? Wow, segar Oh, sehat, segar. Wow. Dia bukan kita tak nak cuba sebab kita antara yang tak boleh. Tengok, dia rasa sangat segar, tanya dia. Ya. Sangat segar, sangat sehat. Apa perasaan? Itu yang dikatakan terapi tu. Apa yang dirasai Tadi sekarang? apa yang dilalui tadi? Macam tuan ni cakap suruh saya rehatkan minda, saya fokus. Secara perlahan-lahan saya punya macam kita nak tidur, macam makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Macam mengantuk ni. Bila dia kata, saya dengar ayat dia kata tidur, saya dah tak ada. Tak Tidur sedar. lah. Tak sedar langsung Memang dah. macam kita tidur macam relax. Sebaik tak berdengkur tadi. Nasib baik, alhamdulillah. Okey. Tapi satu pengalaman yang sangat hebat. Ya, Lepas semua tu orang patut cuba. terjaga tu macam mana? Sebab kami dengar lah arahan. Jeff dengar apa yang... Saya dengar suara dia tapi saya macam Tak boleh nak bereaksi balik lah. saya tidur tapi saya dengar apa yang berlaku. Tapi saya dah relax. Macam kita tidur, kita relax kan. Macam tu rasa dia. Kita pun tak boleh nak respon Betul, lah. bila kita bangun rasa macam satu energi yang Baru. best. Boleh masuk. Itu kita panggil dia terapi. Jeff dapat power nap kan? Bayangkan kalau kita dapat tidur sampai pukul 9, saya rasa saya lagi segar. Ini macam 2-3 kali dah tahu ni. Ini macam juru kamera kita yang lain tak sabar-sabar ni. Sama-sama Nak juru cuba. kamera. Kami boleh ambil alih juru kamera. Wow, terima kasih banyak-banyak, Jeff. Wow.